Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung ayat 159 Suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul azim. Dan di antara kaum Nabi Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang benar, dan dengannya mereka menjalankan keadilan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat 159 Suratul A'raf menceritakan kepada kita bahawa tidak semua pengikut Nabi Musa itu adalah mereka-mereka yang kufur kepada Allah.
Tidak semua. Ada di antara mereka ummatun yahdud, umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Maknanya tidak semua yang menjadi pengikut Musa Samiri. Ada sekelompok daripada mereka yang boleh kita sebut sebagai golongan yang istiqamah, golongan yang tidak akan terpengaruh dengan suasana sekeliling. Ini amat penting. Nanti saya akan baca 1-2 ayat tentang istiqamah, dan nanti kita akan melihat bagaimana kita nak istiqamah dalam hidup. Oh, ini amat penting. Satu puak dari Bani Israel katalah apa pun pada Nabi Musa, mereka tetap di atas landasan jalan yang lurus. Kehaibatan iman mereka mencairkan kepalsuan dan kebatilan yang dipelopori oleh Musa Samiri dan mereka-mereka yang bersama dengan Musa Samiri. Sekelompok tidak disebut ramai mana. Saya buka semua kitab tafsir, tidak disebut sekelompok tu ramai mana. Allah tidak menekankan kam adada, berapa jumlah mereka. Tetapi Allah menekankan sifat. Itu paling penting. Sifat tidak cair dengan kebatilan. Sifat istiqamah dengan iman dan kepercayaan dia. Itulah yang paling penting. Ramai mana Allah tak sebut, tu tak penting. Boleh jadi 20-30 orang mungkin, tetapi istiqamah itu, yahdun, menunjuk ke arah al-haq, dan wabihi ya'dilun, dengan kebenaran itu mereka melaksanakan hukum. Itu adalah terlalu penting. Maka pokok besar, kalau boleh saya petik yang pertama, pokok besar daripada ayat ini ialah istiqamah, tak bergoyang kiri dan kanan. Tuan-tuan muslimat, alangkah bahagianya orang yang istiqamah di dalam iman dan akidah. Saya nak baca dulu ayat pertama, ayat 30 juzuk 24 surah 41 Hamim Fussilat. Ayat 30 ni bahagianya orang yang istiqamah. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahzanu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim.
mereka kata Allah, yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Kata saja ke? Tak. Beriman sungguh, kenal Allah melalui sifat-sifat Allah, kenal larangan tegahan Allah, kemudian summastaqamu, mereka istiqamah, tak berganjak. Katalah apa pun dengan Islam ni, hak itulah yang dia yakin benar. Bawa marilah apa jenis pun, selagi tidak selari dengan kehendak Allah dan Rasul, dia akan reject, dia akan tolak, dia tak peduli. Istiqamahnya qatar, walaupun diugut, walaupun dikutuk oleh dunia tentang masalah isu LGBT, yang kita semua tahu bagaimana Qatar bertegas, bagaimana Barat cuba memerangkap negara Qatar. Untuk makluman tuan-tuan muslimat, Piala Dunia 2022 suppose adalah Amerika Syarikat sebagai tuan rumah. Tetapi Presiden FIFA Yahudi totok, kepala botak tu, maka dia suruh hold dulu Amerika Syarikat, maka dia pilih Qatar, sebuah negara Islam yang masih lagi mempertahankan dasar no LGBT. Sebahagian negara Arab sudah berlunak, tuan-tuan, walaupun mereka tidak menyokong 100%, tetapi negara sekeliling Qatar sudah nampak menunjukkan sifat lunak. Qatar bertegas. Tuan-tuan tengok tak bagaimana mereka hantar orang pertama yang jumpa Menteri Sukan Qatar, seorang lelaki yang berusia 48 tahun, seorang lelaki yang mengamalkan LGBT, penyokong kuat LGBT. Orang itulah dia hantar dulu untuk kononnya mengambil kaedah berlembut supaya Qatar hangguk sudahlah. Tetapi Qatar tetap bertegas. Orang itu ialah David Beckham, pemain pasukan England, Manchester United dulu, yang hampa duk sokong tu. Aku tak sokong, tuan-tuan. Pasal apa tak sokong? Sebab saya sokong Liverpool. Sejak umur saya 7 tahun sampailah Liverpool tu. Atas minat sukan, biasalah. Bekas mufti wilayah pun Dr. Zulkifli Al-Bakri, Liverpool. Kan cari pasal. David Beckham mereka hantar. Ada gambar dia shake hand dengan Menteri Sukan, bincang. No way, you must respect our country. Tak boleh tak lepas. Sehinggalah mereka tak boleh nak promosi LGBT, sebab di Qatar tidak dibenarkan. Tuan-tuan tengok seriusnya Qatar, sampai rakyat dia tak boleh pakai sleeveless. Baju tak ada lengan, kena tangkap. Tu Qatar. Jalan di bandar Doha ke, pakai sleeveless, tak ada lengan, nampak bahu cacar gajah 6 tu. Kemudian tu dia bulu ketiak macam bunga kobis.
Jalan macam tu di Qatar kena tangkap. Qatar punya serius. Jangan kata LGBT, lengan bahu pun mereka tak bagi tunjuk. Hak lelaki, bukan perempuan ni, lelaki. Tak dibenarkan di Qatar pakai baju nampak dada, lelaki. Begitu seriusnya Qatar dalam menjaga hak-hak Islam. Bagaimana alkohol memang tak ada lah, dia haram tu pun. Mereka gagal dengan David Beckham, gagal. Akhirnya mereka buat apa? Tuan-tuan perasan tak? Bola tu, bola sepak bola yang digunakan tu, bola tu lambang LGBT. Gambar pelangi, merah-merah, biru-biru sikit. Bola itself promosi LGBT. Walaupun mereka gagal dengan David Beckham. Tuan kena baca sejarah ni, kalau tengok bola tu. Bagaimana seorang pemain England telah mengeluarkan ucapan biadab kepada Qatar ketika Qatar mengarahkan tidak boleh memakai armband lengan lilit dengan lambang pelangi LGBT. Itu sokong LGBT. Tidak dibenarkan. Seorang pemain England telah memberi kata dua kepada Qatar dengan katanya, nak tangkap aku, tangkaplah. Aku tak heran, aku tak peduli. Lalu first game dia pakai armband dengan lambang sokong LGBT. Pemain itu ialah Harry Kane. Harry Kane ialah penyokong kuat LGBT. Pemain Tottenham Hotspur, sekali lagi, is not my team. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itulah ucapan Harry Kane. Aku tak peduli, hampa nak tangkap aku, tangkaplah. Dia pakai armband itu. Pemain-pemain Jerman menutup mulut, tanda protes. Game pertama di malam mereka menentang satu tim yang mereka kalah. Tutup mulut, tanda protes. Kurang hajar tuan-tuan barat. Mereka try test market di Qatar. Sebab Qatar masih belum berlunak, insya-Allah. Sampai bila pun mereka akan menentang LGBT. Ini istiqamah. Tak ada peduli punya. Anda kata apa katalah. Tetap mereka memberi warning. Hampa datang bersukan main bola, sila. Kami takkan benarkan promosi-promosi itu. Dan ada yang memuji, dan ada yang banyak menentang. Itu biasa. Nak sebutnya istiqamah. Balik pada ayat. Bagaimana ayat 30 Fussilat. Allah kata kemudian dia istiqamah. Lepas atas dasar yang benar, dia istiqamah. Lalu Allah kata akan turunlah kepadanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikah. Buka tafsir, malaikat tu turun bila? Iaitulah ketika orang yang istiqamah ini nak mati. Waktu dia nak habis nyawa, malaikat akan jumpa, malaikat akan kata alla takhafu wa la tahzan. Waktu dia nak mati, malaikat kata jangan takut, malaikat kata jangan bersedih. Itu dua ucapan malaikat kepada mereka yang istiqamah dalam iman, istiqamah dalam pegangan Islam dia. Waktu dia nak mati, malaikat datang, malaikat kata alla takhafu wa la tahzanu,
engkau jangan takut, nanti kami layan, ambil roh engkau dengan baik. Wala tahzanu, engkau jangan bersedih. Buka tafsir, apa maksud jangan bersedih? Jangan bersedih keluarga yang akan ditinggalkan, sebab Allah akan menjaga mereka. Ini dalam tafsir. Itulah dahsyatnya istiqamah. Dan hujung ayat 30 Fussilat, wa abshiru bil jannah. Lalu malaikat kata, bergembiralah kamu dengan balasan syurga. Sebab itu penting, walau suasana sekeliling kita haru biru, kita tetap di situ. So macam mana nak dapat istiqamah? Kejap lagi saya bentangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Sufyan satu hari, hadis Muslim, sahih dalam Muslim, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu satu hari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu ahadan ghairak. Dia kata, ya Rasulullah, qul li fil Islam, ajarkan saya tentang Islam, bagi tahu saya Islam. Qul li fil Islam. Bila Rasulullah dah beritahu saya, la as'aluhu anhu ahadan ghairak, aku dapat jawapan ni daripada mulutmu wahai Rasulullah. Aku tak tanya dah orang lain, cukup mulut kamu saja wahai Rasulullah. Aku tak tanya dah orang lain. La as'alu anhu ahadan ghairak. Apa dia? Dia tanya Nabi, qul li fil Islam. Nabi jawab ringkas, qul amantu billah thumma istaqim. Tu yang Nabi ajar. Nabi katakan, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian hendaklah istiqamah. Cumanya penting tuan-tuan. Engkau katakan engkau beriman, engkau ikut acuan-acuan iman, engkau faham iman itu ada pembatal, engkau faham iman itu ada naik ada turun, itu biasa. Zid wanqus, iman bertambah dan iman boleh berkurang, itu normal bagi kita manusia biasa. Iman para nabi naik. Iman malaikat straight, tak naik, tak turun, tak ada nafsu, tak ada apa. Kita up and down, fluctuating seperti gelombang, sine wave. Fluctuate, positif, negatif, positif, negatif. Dapat gaji awal naik, rajin tahajud, tengah bulan turun. Kan gaji awal lah Christmas, turun. Tak ada duit lah, tunggu pula bulan depan, naik pula, rajin tahajud, sampai tahajud pun pukul 8 pagi pun tahajud lagi. Itu kita fluctuating, kita punya iman, itu normal, itu biasa. Nabi sebut iman berkurang dan bertambah, itu benda biasa. Yang penting jangan kehilangan iman. Tu dia, jangan terbatal iman. Mastika hadis jilid 1 menyenaraikan perkara yang membatalkan iman. Mohon berlindung kepada Allah. Nabi kata, thumma istaqim, lepas kamu tahu apa itu iman,
kamu beriman. Nabi kata summastaqim, kamu kena istiqamah. Istimrar, berterusan kata Arab. Istimrar. Jangan goyang kiri kanan, tak mau. Jangan lucut ke keimanan kerana kebendaan, tak mau jadi manusia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, tak mau. Dia jual agama dia, kata Nabi, kerana habuan dunia, tak mau. Biarlah kita susah di dunia, sebab kita tahu hidup di dunia sekejap aja, akhiratlah selama-lamanya. Ini penting, istiqamah. Baik, perbahasan kita fasa yang ketiga, bagaimana nak capai istiqamah. Macam mana kita nak dapat istiqamah? Maka catatan saya dengan 3 catatan. Bila saya sebut bagaimana kita nak capai istiqamah, maka saya membentangkan untuk tuan-tuan muslimat 3 formula, 3 perkara yang para ulama sebut, termasuk sedikit yang saya cedok daripada Stephen Covey. Ni pakar motivasi Mak Saleh Kapi ni lah. 7 Habits lah, banyak buku dia kan. Seorang yang katanya pakar lah, curi lah sikit statement dia yang kadang-kadang memang statement itu Islam punya. 3 tuan-tuan. Macam mana kita nak istiqamah? Macam mana kita nak istiqamah dalam iman, dalam amalan, dalam apa pun kita istiqamah. Sebab kan Nabi sebut adwamuhu wa inqal. Kan Nabi sebut, antaranya Nabi sebut, sebelum saya bentang yang 3 ni, antaranya Nabi kata amal kamu tu berterusan, kan penting walaupun sikit. Tu penting istiqamah. Adwam maknanya berterusan, wa inqal walaupun mungkin sikit. So macam mana kita nak sampai pada stage itu walaupun sikit tapi istiqamah? Apa dia faktor-faktor luaran yang boleh membina kekuatan istiqamah? Yang tu saya nak cuba huraikan di atas 3 faktor. Pertama, mestilah istiqamah itu berdasarkan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, tak cukup ilmu, kita tak boleh istiqamah. Sungguh kena ada ilmu yang banyak. Maksud saya, rajin membaca apa sajalah yang boleh menambah ilmu kita. Maka ulama kata dengan knowledge, ilmu pengetahuan, dia boleh membantu istiqamah. Baik, itu tengok antara benda yang Islam ajar. Kalau saya nak sebut dalam konteks pembacaan, ialah rajin membaca tu, kata ulama, yang boleh bantu istiqamah ialah baca Quran. Baca Quran tu, dia sampai pada tahap kita rasa guilty, kita rasa bersalah kalau sehari tak baca Quran. Ada tak perasaan tu? Ada? Dan kita rasa tak guna butui diri kita ni. Sehari tak baca Quran, kita rasa perasaan tu. Maka itu kata ulama, dia membantu istiqamah. Sebab dengan kita menilai bahawa di antara jalan mencari ilmu ialah membaca, maka kita boleh tetap istiqamah. Seperti contoh membaca Al-Quran, melatih kita istiqamah. Kalau tak baca kan rasa menyesal. Walhal baca Quran sunat. Hak wajib ikut Quran, baca Quran sunat.
orang yang tak baca Quran tak berdosa, tetapi teruklah kitanya. Apa hal pula tak nak baca? Sedangkan Quran tu kitab Allah, mukjizat. Kita dapat baca mukjizat, sedangkan umat zaman dulu hanya boleh tengok aja mukjizat. Mukjizat hissi, mukjizat yang boleh dilihat dengan mata. Tongkat Nabi Musa menjadi ular. Umat Bani Israel tak boleh buat. Dia tak boleh pegang tongkat Nabi Musa, dia lempar jadi ular. Tak boleh. Tangan Nabi Musa je. Kita, mukjizat kita boleh pegang, mukjizat kita boleh baca, mukjizat kita boleh hafaz. Allahu Akbar. Cuba fikir je, hafaz mukjizat. Mana ada Bani Israel boleh buat? Mana ada kaum Nabi Daud, mereka pun boleh pelembut besi macam Nabi Daud. Tak ada pasal. Mereka hantar besi kepada Nabi Daud tolong kepak. Tapi kita dalam dada Quran, dalam minda Quran, subhanallah, mukjizat tersimpan di dalam tubuh manusia. Paling tak ada Fatihah duduk dalam, paling tak ada surah-surah lazim duduk dalam, walaupun tak hafal ke semua. Allahu Akbar. Ini cara. Mestilah istiqamah atas ilmu. Dan ulama sebut ilmu antara jalannya ialah membaca, dan antara jalan paling nak dapat istiqamah ialah baca Al-Quran. Kerana merasakan sehari tak baca Quran, Allah rasa bersalah benar. Kan kita kutuk diri kita, apalah aku ni, WhatsApp boleh baca, tengok surat khabar macam-macam, tiba-tiba kalam Allah, mukjizat aku tak boleh baca. Apalah aku ni, kita akan kutuk diri kita. Percayalah. Kita rasa menyesal sangat, walaupun baca Quran itu hanyalah sunat. Satu. Yang kedua, kita mesti membina network, jaringan kebenaran. Apa makna? Untuk menghasilkan istiqamah, kita mesti membina jaringan kebenaran. Means we cannot be alone. Kita tak boleh seorang-seorang. Kita mesti ada jamaah. Kita mesti ada orang-orang soleh yang kepung kita. Supaya apa? Supaya kita ni ada teman sekeliling yang boleh membantu kita. Kalau seorang-seorang dia payah. Kalau dia bersama dengan orang lain dalam jamaah ke apa saja, dia akan diperingatkan antara satu sama lain. Contoh, orang yang merokok contoh. Kalau dia hidup di kalangan orang yang tidak merokok, tuan-tuan yakinlah lambat laun dia berhenti merokok. Sebab kawan dia semua tak merokok. Dia seorang aja merokok contoh. Dia nak merokok tu jadi malu. Lepas makan kan, kawan-kawan lain tak isap rokok. Dia nak cetui tu buat-buat pergi jamban lah. Dia nak bakar peluru berpandu dia. Malu-malu dia. Lama-lama keliling kelalang dia tak merokok, insya-Allah dia berhenti merokok. Yang paling harunya dia merokok, kawan lain tak merokok, pengabihat yang tak merokok tu pun merokok. Mampu. Dia mesti membina jaringan, networking. Ni ulama bahas. Jangan duduk seorang. Bila ada networking, jaringan kebenaran, maka pemikiran akan menjadi ramai. Dalam istilah manajemen kita belajar dulu, the brainstorming, kan, pencambahan pemikiran. Brainstorming, belajar manajemen dulu. Maknanya kita pencambahan pemikiran, kita ramai. Kalau kita seorang payah nak istiqamah, tapi bila ramai
pakat ingat mengingati, insya-Allah istiqamah. Mesti ada jaringan. Networking kita ialah jamaah ataupun orang-orang masjid ataupun keliling kelalang kita yang kita hidup bersama mereka, yang mereka boleh peringat antara satu sama lain. Kalau duduk seorang payah. Satu. Dan yang ketiga, ini paling penting. Ini disebut oleh Stephen Covey. Dia kata kamu nak dapat istiqamah, kamu kena fikir ending ataupun dia sebut reward yang kamu dapat bila buat kerja tu. Memikirkan reward, memikirkan balasan, memikirkan penat kita tu ada reward, confirm istiqamah. Contoh, untuk apa kita betul-betul berpenat lelah di bulan Ramadan? For what reason? Untuk apa? Tak makan. Ini 23 Mac, insya-Allah 1 Ramadan. Astaghfirullah, ni dah Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Allah, betul Nabi Haba. Sebulan, setahun macam sebulan. Tuan rasa kan? Kita rasa Jumaat ke Jumaat macam sehari ya. Allah, ni dah hari Senin, pejam celik isyak pokok, dah Jumaat. Dah datang balik Jumaat, dah solat Jumaat pula. Pejam celik hari Ahad ni dah 2023. Tambah umur sehari setahun lagi. Cepat masa berlalu tuan-tuan. 23 Mac insya-Allah 1 Ramadan hari Khamis. 22 Mac boleh tarawih dah malam tu. Untuk apa kita bersusah? Lazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا
Muhammadan muslimin dan muslimat memikirkan tentang reward hasil daripada kerja yang kita buat adalah alasan yang ketiga ataupun sifat yang ketiga yang boleh membawa kita kepada istiqamah dalam amalan. Saya menyebut tadi tentang Ramadan. Kenapa kita sanggup bersusah, lapar perut, pedih? Hak jenis biasa puasa sunat, senyum aja masuk Ramadan. Hak jenis kita setahun sekali ni jam. Jangan. Hak jenis kita setahun sekali, Isnin Khamis jangan tanya. Dia main setahun sekali ni, Allah. Dia satu macam punya syahid hari pertama. Tak keluar rumah, orang ingat matilah. Rupa duk bergulin, punya lapak. Tapi kita tahan juga. Pasal apa? Kita tahu reward dia. Tak adalah balasan dia. Keampunan Allah. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah. Siapa puasa Ramadan, Allahu Akbar, Nabi sebut Allah ampun dosa dia yang telah lalu. Dosa telah lalu, iaitulah dosa-dosa yang kecil, kata para ulama. Muslimin dan muslimat, dia fikir yang itu, bagi dia lapar tu biasa, tak ada apa. Sebab dia tahu hasil dia. Kenapa dia bersungguh bersedekah di bulan Ramadan? Pantang jumpa masjid RM1, RM10. Sebab dia tahu bulan Ramadan amalan sunat diganda pahala wajib. Allahu Akbar. Kenapa dia pulang tarawih? Dia tahu tarawih sunat, tapi Allah bayar jadi pahala wajib. Bila dia fikir reward, dia istiqamah. Kenapa kita pesan selawat atas Nabi? Selawat atas Nabi. Sebab kita tahu reward hasil daripada Allah. Tuan-tuan belajar Baharul Mazi jilid 17 bab selawat atas Rasulullah, berpuluh-puluh kebaikan, berpuluh-puluh faedah yang ditulis oleh pengarang kitab tentang kebaikan faedah bersolawat ke atas Rasulullah. Kita selawat tiap-tiap hari. Kenapa? Sebab kita tahu hasil dia. Kalau kita tak selawatkan, kita rasa rugi. Sebab sekali selawat, Allah selawat dekat kita 10 kali. Astaghfirullah. Sekali kita selawat ke Nabi, Allah selawat kita 10 kali. Bayang kebaikan-kebaikan yang diperolehi kepada kita apabila kita berselawat. Nah, memikirkan hasil, istiqamahlah kita. Gitu juga apa saja amalan. Oh, kita solat sunat, ba'diyah, qabliyah, rawatib. Sayang kita nak tinggal sebab kita tahu hasil dia. Kita tahu kebaikan dia. Orang yang rajin tahajud, dia rasa menyesal kalau terlepas tahajud. Sebab dia tahu hasil daripada tahajud. Dia tetap istiqamah. Baik, itulah Allah cerita dalam Quran bagaimana seorang perempuan ini menahan perasaannya, terus dia beriman walaupun keliling dia dikepung dengan kejahatan, kezaliman, tetapi dia tetap istiqamah sehinggalah Allah bina untuk dia sebuah rumah di dalam syurga. Ayat nombor 11. Perempuan itu berada pada ayat nombor 11. Kita nak ambil contoh istiqamah. Ayat nombor 11 surah At-Tahrim, surah terakhir bagi juzuk 28. Surah nombor 66. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun
idza qalat rabbi banili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahul azim. Itulah hasil istiqamah seorang perempuan, walaupun Allah tidak menyebut namanya, tetapi diketahui bila Allah sebut imra'ata Fir'aun, perempuan Fir'aun, istri Fir'aun, maka termaklumlah Asyah binti Muzahib. Dalam kitab Al-Jami'us Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti menyebut Sayyidatina Khadijah, Fatimah binti Rasulillah, Asyah binti Muzahib dan Maryam binti Imran ibu Nabi Isa, keempat-empat perempuan ini adalah perempuan wanita pilihan Allah. Itu kata Imam As-Suyuti, dan dia mensahihkan hadis itu pada jilid pertama kitabnya Al-Jami'us Saghir. Kitab Al-Jami'us Saghir ada 4 jilid. Pada jilid pertama disebut 4 wanita ini dengan riwayat yang sahih, termasuk Asyah binti Muzahib. Dia istiqamah walaupun suami dia Fir'aun. Entah boleh kenal tak? Kita baca dalam Quran tentang kejahatan Fir'aun. Macam mana nak bayang Fir'aun? Asyah hidup dengan dia. Asyah bancuhkan kopi redik untuk dia. Asyah layan dia. Tapi soal iman, dia istiqamah. Dia tidak terpengaruh dengan suami dia, sehinggalah dia berdoa, idh qalat rabbi banili 'indaka baitan fil jannah. Allahu akbar. Itulah doa Asyah, ya Allah, benalah untukku sebuah rumah di dalam syurga. Dia minta dengan Allah. Suami dia jahat, dia tak ikut. Kenapa? Sebab dia tahu hasil dia. Dia tahu kalau aku ikut Fir'aun, walau suami aku neraka, jawab dia. Tapi aku tak ikut dia. Aku istiqamah dalam kebenaran kerana aku tahu hasil dia syurga. Itu dia tuan-tuan. Dia minta dengan Allah, benalah sebuah rumah untukku ya Allah di dalam syurga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun. Dia tak kata selamatkanlah aku dari suamiku. Dia tak habaq suami. Pasangan dia tak kata wa najjini min zaujati. Selamatkanlah aku dari pasangan aku. Tak. Dia tak kata lagu tu. Tapi dia kata selamatkanlah aku min Fir'aun. Dia sebut Fir'aun. Nak kata jahat tak jahat Fir'aun tu dia. Sampai bini pun nak takut. Sampai bini pun minta berlindung, tambah Bani Israel. Entah boleh bayang ayat tu. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Selamatkanlah aku ya Allah daripada Fir'aun dan amalan dia. Amalihi, hi tu jantan Fir'aun tu lah. Bini pun minta dengan Allah, selamatkan aku ya Allah daripada kediktatoran, kehanturayuan. Habaq pilah hantu raya mana pun. Selamatkanlah aku ya Allah daripada Fir'aun dan amal jahat dia. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Asyah tetap dalam istiqamah. Kenapa? Kerana tahu reward, hasil yang Allah akan bagi. Begitulah kita istiqamah bersama dengan ulama,
bersama dengan perjuangan Islam, walau orang caci, walau orang maki, walau orang kutuk, hamun para ulama, kita tetap tidak lari kerana kita tahu reward dia di negeri akhirat. Tuan, kerana kita tahu Allah mengajar kita, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. 71 Al-Isra, Allah kata nanti pada hari kiamat kami akan panggil bangkitkan kamu dengan pemimpin-pemimpin kamu. Kita nak ulama pemimpin kita. Kita nak bangkit di akhirat dengan ulama. Siapa cakap? Allah. Kita akan bangun di akhirat. Bukan seorang-seorang. Bangun engkau, berkumpullah dengan pemimpin engkau. Siapa cakap? Allah. Tuan nak ikut siapa? Akan nak ikut penyangak, penyamun, perompak, hantu raya? Mestilah kita ikut ulama yang mendidik dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Waktu kita ikut itulah kita kena kutuk. Waktu kita bersama itulah kita kena hamun. Penunggang agama, tak ada kerja lain, bacalah tengok Facebook orang kutuk ulama. Ada kita nak ambil kisah, tak peduli sebab kita tahu hasil dia. Empa nak tulis, empa tulis lah. Empa nak kutuk, empa kutuk lah. Tak ada aku heran sekupang pun. Yang kita tahu hasil aku akan dapat di bumi mahsyar bersama dengan ulama. Tidakkah Nabi sebut hadis sahih, al-ulama warasatul anbiya? Hadis itu sahih. Ulama pewaris nabi-nabi. Hadis itu sahih. Takkan kita nak tinggalkan ulama? Tak boleh. Orang kutuk, ya. Orang tuduh macam-macam, kita tak sah peduli. Tak sah peduli. Sebab reward hasilnya lumayan, tuan-tuan. Tuan tengoklah orang duk jual mangga kat traffic light. Orang duk dia ni tengah panas, dia peduli apa? Sebab dia tahu hasil dia. Saya ingat main-main ke dia nak berjalan tu? Merah lagi, ni dia bawa. Pakai topi Jerman hangat, panas. Cari duit, cari rezeki. Tak apa, cara halal. Dia tak pernah berganja. Hampir setiap traffic light tu ada. Kulim yang aku tak apa nak nampak. Sungai Petani berlambak. Kulim pun ada, saya rasa. Tolak mangga tu kan jual RM10 satu botol itu, satu tapoeh itu. Siapa nak beli-beli? Tak nak sudah. Dia tak heran. Kenapa dia boleh buat? Kita tengok tu lemah. Tu dia hangat dia. Oi, dia selamba sebab dia tahu hasil. Orang yang isap rokok, kenapa dia istiqamah dengan rokok dia? Sebab dia tahu hasil dia penyakit kanser barah paru-paru. Sebab itu dia istiqamah. Hang nak kata apa, hang punya pasal lah. Aku tetap isap sebab hasilnya barah paru-paru. Aku nak yang tu, dia kata. Bukan orang sini, orang Mozambik Timur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tu nombor 3. Maknanya nak dapat istiqamah, kita kena fikir reward. Wali-wali dia tak fikir. Wali-wali Allah, mereka tenggelam dalam ibadah. Mereka tak ada fikir macam kita. Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Kita tak apa pasal wali nikah aja. Kita boleh fikirlah. Tak ada hal. Tapi wali-wali Allah, wali abdal, wali kutub, apa semua ni, mereka tenggelam dalam asyik beribadah. Kita wirid ni baca kitab, baca hadis kan, wirid hak ni dapat hak ni, rajin tu sampai jatuh-jatuh tasbih. Waliullah dia tak peduli, dia kira ibadah, tenggelam dalam keasyikan. So kita tak apa, kita fikir balasan, kita fikir ajaran pahala. Orang awam dimaafkan syarak, tapi orang yang tinggi iman, mereka tak boleh fikir dah semua tu. Yang mereka fikir ialah aku tenggelam dalam ibadah. Allah nak bagi reward ke, Allah tak nak bagi ke, kata mereka itu hak Allah.
Allah nak bagi aku pahala, aku dapat. Allah tak bagi pahala, aku nak kata apa? Tu waliullah. Kita tak sampai tahap tu. Baik tu Nabi Ibrahim alaihi salam duduk dalam api, Jibril datang, wahai Ibrahim, minta tolong Allah cepat. Api tengah marak. Nabi Ibrahim kata, tak payah minta, lagi Allah tolong. Tu dia Nabi. Kita tak boleh, tahap tu tak sampai. Awak demam pening, pergilah jumpa doktor, pergilah farmasi, belilah Panadol ke apa. Jangan duk terbaring aja. Mai orang ziarah habaq. Empat tak mengaji ke? Amboi kemah. Kan orang tanya dah makan ubat ke? Orang tak mengaji ke? Tengok Nabi Ibrahim, tak payah minta. Allah tolong. 2 minit ya, qalu. Kita lain. Kenalah cari ubat, usaha, makan, tawakal. Itu Rasul Nabi Ibrahim ulul azmi, bapa segala nabi dan rasul. Iman lagu mana? Suruh sembelih anak, sembelih. Suruh tinggal anak bini, tinggal. Tinggal mana? Makkah. Waktu tu apa? Tak ada serigala. Kita nak tinggal rumah main masjid pun pemalas. Sembang derah. Tu dia tuan-tuan, kita mesti faham situasi-situasi itu. Maka inilah 3 yang kita mesti ada. Insya-Allah kita akan istiqamah di dalam amalan, terutama dalam memikirkan hasil, pahala, reward yang bakal Allah beri bila kita berkekalan dengan amalan itu. Walaupun mungkin tak banyak, 2 rakaat mungkin, 4 rakaat mungkin, tetapi kita tahu hebatnya amalan itu dengan hasil-hasil yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis 159 Al-A'raf, iaitulah dengan satu pengajaran besar, sekelompok ummatun yahduna bil haq, satu puak daripada Bani Israel tidak terikut Musa Samiri, dan mereka itu tetap membimbing manusia di atas kebenaran. Mereka tidak terpengaruh dengan Musa Samiri, walaupun tidak disebut berapa jumlah, tetapi yang penting ialah istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi kata, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas dasar keimanan itu. Dan saya dah sebut tadi, antara benda paling besar untuk istiqamah ialah memikirkan balasan-balasan atas amalan itu. Maka dia dimaafkan. Dalam kitab hikam, bagi orang awam dimaafkan. Memikirkan pahala, aku buat ni dapat pahala, maka bagi orang awam itu biasa. Tapi bagi wali Allah tak boleh, sebab mereka sudah sampai ke tahap tak boleh fikir dah pahala-pahala ni. Mereka tenggelam dalam keasyikan beribadah. Itu waliullah. Kita tak apa, dipanggil taraf al-ibad. Kita ni taraf hamba biasa. Buat ni pahala, selawat ni dapat ni, no problem. Dia akan menggerakkan kita untuk istiqamah. InsyaAllah sambung bulan hadapan dengan ayat 160 insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.